Pertama saya nak sebut dulu tuan-tuan bahawa apa dalam jua keadaan video yang disebarkan oleh seorang hamba Allah yang mengenai keadaan di solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa tu, dan kemudian polis masuk untuk menyelamatkan imam Masjid Al-Aqsa tu adalah palsu dan fitnah semata-mata. Saya tak tahulah, macam betul lah. Saya tak tahu, dia tengok saja visual tu, dia terus bagi tahu je kerana berlaku perdebatan di antara khatib yang membaca khutbah dengan jemaah yang tak gembira kerana khatib menyebut bahawa perjuangan ini adalah perjuangan Fatah kerana ucapan tu dibuat di tebing barat di wilayah Fatah. Maka beberapa orang mengamuk. Jadi dia ambil mengatakan tentera Israel masuk untuk menyelamatkan khatib yang dikepung. Itu tahap bodoh punya viral tu. Ni tolong petik lah bagi tahu kat dia. Itu tahap bodoh punya viral. Anda mengambil satu kes yang kecil, perselisihan yang kecil yang melibatkan beberapa orang jemaah yang bertekak, kemudian saudara memberi pula gambaran inilah hukuman ke atas Palestin, mereka berpecah, inikah mereka yang patut kita bagi sokongan. Saya kata saudara lebih Zionis daripada Zionis dalam menyebarkan video 20 saat tu. Saya tak faham, tapi saya rasa macam nama orang Islam ni yang menyebarkan tadi tu, yang forward tu. Hati-hati tuan-tuan, dapat video tu delete, dapat video tu ambil. Kenyataan yang menggambarkan pada video tu adalah fitnah tuan-tuan. Jenuh nak jawab besok tu. Aduhai. Penat tengok cara orang Melayu spin up, sebab dah terlama hidup dalam politik Melayu ni. Semua benda yang berlaku ke atas kesucian Islam pun dia nak spin up cara kotor Melayu dia. Itu yang paling susah saya tuan-tuan. Dah ada 500 lebih 600. Saya akan mulakan sejarah bagaimana anda ingin memahami krisis Fatah dan Hamas. Pertama saya bagi tahu kepada anda, perpecahan yang berlaku antara Hamas dan Fatah adalah sama seperti mana perpecahan yang berlaku antara Parti Likud dan juga Parti Buruh. Pada satu masa, golongan kanan Israel berada dalam satu parti, iaitu Parti Buruh. Yang saudara lihat sekarang ni, Likud Benjamin Netanyahu itu adalah perpecahan pada Parti Buruh kerana isu yang sama. Seperti mana Hamas berpecah daripada Fatah dalam PLO, iaitu Palestine Liberation Organization. Kerana begini tuan-tuan, adanya idea yang dibawa oleh Perdana Menteri Shimon Peres dan juga Presiden Yasser Arafat pada tahun 87 ketika mereka menerima konsultasi ataupun menerima nasihat daripada Presiden Jimmy Carter, iaitu kedua-dua pihak melaksanakan roadmap to peace ataupun dipanggil sebagai peta menuju keamanan, di mana kedua-dua pihak cuba menandatangani satu perjanjian untuk membentuk dua negara merdeka, di mana wilayah yang telah diduduki oleh Israel akan dijadikan sebuah negara Israel merdeka, manakala wilayah yang diduduki oleh puak Palestin akan dijadikan Palestin merdeka. Jadi oleh kerana kedua-dua pihak ini, iaitu Yasser Arafat dan juga Presiden Shimon Peres telah pun bersetuju untuk melaksanakan roadmap to peace yang ditaja oleh Presiden Jimmy Carter, maka timbul ketidakpuasan hati di golongan ultra kanan. Berarti ultra kanan Yahudi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu tidak bergembira dengan plan ini kerana Yahudi mahukan sebuah negara Yahudi di mana Palestin berada di bawah jajahannya. Manakala dalam golongan PLO, Palestine Liberation Organization, berpecah dua kerana Hamas yang pada waktu itu pejuang-pejuang yang membentuk Hamas pada waktu itu tahun 87 tidak bersetuju dengan mengatakan bahawa apa jua keadaan matlamat kekal harus dibuat, iaitu kita akan berjuang untuk membina sebuah negara Palestin dan menghalau orang-orang Israel keluar. Sebuah negara Palestin yang sama kekal pada tahun 1948 sebelum dirampas oleh Israel. Okey, saya cerita dulu sejarah. Pada tahun 1955, 7 tahun selepas Israel menduduki Palestin, berlaku persidangan pertubuhan negara-negara Islam. Yang antara berucap tu adalah Tunku Abdul Rahman mewakili Malaysia. Ketika Malaysia belum lagi merdeka, 1955 selepas menang pilihan raya, British mengiktiraf kerajaan perikatan sebagai kerajaan sementara menuju merdeka tahun 57 tu. Tunku Abdul Rahman telah mewakili Malaysia dan menyampaikan ucapan di pertubuhan di persidangan negara-negara Islam. Antara ucapannya adalah menyokong untuk Palestin memiliki sebuah negara merdeka. Selesai. Apabila Hamas ditubuhkan sebagai sebuah gerakan pada tahun 1959 oleh 4 orang. Hamas ditubuhkan dengan diketuai oleh Yasser Arafat, kemudian dibantu oleh Muhammad Khalil, dibantu oleh Muhammad Salah dan seorang lagi Khalid Rashafah nama saya, tak silap saya, Khalid Rashafah nama dia. 4 orang ni menubuhkan parti Hamas.
menubuhkan gerakan Hamas. Tapi tahun 19 menubuhkan gerakan Fatah. Pada tahun 1969, Fatah dibentuk sebagai sebuah parti politik. Fatah bertanding pilihan raya dan menang dan sentiasa membentuk dan mengetuai kerajaan PLO, Palestine Liberation Organization. Okey, apa yang tercetus yang menjadi perubahan kepada waktu ini, tuan-tuan? Pendirian Fatah jelas, iaitu ingin membentuk sebuah negara Palestin merdeka dan menghalau keluaran Israel. Bahawa Palestin adalah sebuah negara Palestin seperti seadanya sebelum dijarah oleh orang-orang Israel pada 15 bulan Mei 1948. Itu bermula dia. Tapi pada tahun 1967, ketika negara-negara Islam mulai sedar bahawa Pak Israel mempunyai peta dan plannya, iaitu The Greatest Israel. Bahawa Israel pada waktu itu negara-negara Arab sedar bahawa matlamat Israel bukan sahaja menduduki wilayah Tel Aviv yang mereka duduki sekarang, iaitu daripada Haifa hinggalah kepada Beersheba tu. Dia bukan nak itu, dia nak luaskan lagi. Maka negara-negara Arab ini bimbang. Pada tahun 1967, negara-negara Arab bersetuju untuk menganjurkan perang dengan menyerang Israel daripada 4 penjuru negara Islam yang mengepungi Israel pada waktu itu. Iaitu mereka akan menyerang daripada semenanjung Sinai di Mesir. Mereka akan menyerang daripada garisan King Abdul Aziz di Jordan. Mereka akan menyerang daripada tebing barat. Syria akan menyerang pada tebing barat. Tentu akan ingat pada waktu itu Baitul Maqdis masih lagi di bawah jajahan Jordan. Kerana Israel yang dibentuk tu hanya di wilayah yang mereka ada, wilayah 48. Saya tak ada map malam ni, itu wilayah 48. Jadi Jordan masih lagi di tebing barat yang ada Baitul Maqdis sekarang ni, masih lagi ditakbir oleh Jordan. Jadi orang Palestin yang lari ke Gaza terus saja berada di bawah penjajahan orang Israel, manakala yang berada di tebing barat memiliki daerah tumpangan di atas bumi yang dikuasai oleh Jordan. Okey. Pada tahun 1967, maka Presiden Anwar Sadat menggerakkan 100,000 tentera dia dan kereta kebal, kerana pada waktu itu Mesir tidak memiliki pasukan udara yang kuat. King Abdullah juga meletakkan angkatannya di sempadan Jordan, di tebing barat bersama dengan Syria, di mana Presiden Presiden Hafiz al-Assad juga menghantar bantuan. Lubnan berkecuali, tetapi pejuang-pejuang komando Palestin yang berada di Lubnan, pelarian Palestin yang berada di Lubnan bersatu dengan orang Hizbullah untuk menyerang pula daripada Bekaa Valley. Berarti Israel pada waktu itu menghadapi 4 cabang serangan. Tapi tuan-tuan, Israel pada tahun 1967 telah berjaya menguasai dan melobi Amerika. Kongres Amerika pada waktu itu telah dikuasai oleh pelobi Yahudi. Bermula daripada era Presiden Kennedy. Bermula daripada Presiden John F. Kennedy ini, Israel telah pun menguasai Kongres dan telah menguasai Kennedy pun. Okey, jadi pada tahun 1967 negara-negara Islam melancarkan perang, tetapi akhirnya gagal. Kerana negara-negara Islam yang kaya minyak, yang pada waktu itu mempunyai hubungan perniagaan, negara-negara kaya minyak yang sepatutnya membekalkan persenjataan di negara-negara Gulf ni, ataupun negara Teluk, tidak menghantar bantuan ketika perang berlaku. Ini menyebabkan pada waktu itu Israel yang hanya berada di Gaza ni, daripada Israel yang berada di Tel Aviv tu sampai ke Haifa, Israel yang kecil tu, yang nak dihalau keluar tu kecil. Tetapi telah menjadi besar. Kerana dalam perang tersebut, apabila Mesir tidak mendapat bantuan, apabila Jordan, negara kecil, tidak mendapat bantuan, Syria tak mendapat bantuan, Hizbullah dengan pejuang komando Palestin apatah lagi. Israel yang kecil yang nak dihalau pada tahun 67 akhirnya berjaya menakluk. Israel melangkah masuk mengambil wilayah Mesir. Dia melangkah masuk menguasai sepenuh tebing barat. Itu dia ambil tebing barat sepenuhnya pada 5 hingga 10 hari bulan Jun, yang dikenali sebagai Perang 6 Hari ataupun Perang Arab-Israel. Dan dia melangkah merentasi Bukit Golan sampai naik ke puncak. Berapa banyak tu tanah orang Islam dia rampas. Berarti dia telah merampas hampir 6 kali ganda daripada wilayah asal dia. Maksudnya tahun 67 waktu nak halau dia tu, dia hanya 1/6 daripada wilayah yang dia miliki sekarang. Sama ada dia bentuk negara Israel ataupun dia kata wilayah yang diduduki oleh Israel. Dalam perang ini, negara-negara kaya minyak tidak menghantar bantuan pada saat akhir kerana dipengaruhi dan ditakut-takutkan oleh Amerika. Terutama negara-negara monarki yang mempunyai hubungan perniagaan dan cuba mendapat perlindungan daripada Amerika, akhirnya berpaling daripada membantu Palestin. Yasser Arafat ni tuan-tuan, dia orang lama. Dia dah bangunkan Fatah. Dia dah bangunkan Fatah daripada tahun 59 sebagai gerakan kemerdekaan. Kemudian dia tukar jadi parti politik.
Tahun 67 kalah perang, 20 tahun dia mula nampak negara-negara Islam mula berpaling. Rakan-rakan Arab tidak lagi memberikan dia banyak bantuan kerana masuk saja tahun 87, kebanyakan negara Arab hanya berani bercakap. Pasal dia dah ada ujian tuan-tuan. Tahun 67 ujian perang yang sebenar, mereka tak datang membantu. Jadi Yasir Arafat dah fikir dengan kedudukan Palestin yang makin ditindas, Palestin yang tidak memiliki apa-apa, Palestin yang Israel pula tahun 87 dah kuat, dah ada senjata nuklear. Dan tahun 87 tuan-tuan, Israel ni ada 3 saja ekspor negara dia yang utama yang menjadi hasil ekonomi. Pertama adalah pembekalan senjata, iaitu dia mencipta banyak komponen senjata dan mengeluarkan banyak senjata. Terutama senjata senapang ni, dia keluarkan banyak. Dan dia mengeluarkan komponen bagi senjata-senjata besar yang digunakan oleh Sekutu Barat. Itu ekonomi dia. Berarti dia adalah sebuah negara persenjataan. Yang kedua, ekonomi dia adalah pertanian. Kerana dia tak mau bergantung pada rakan-rakan Arab, maka dia telah memajukan negara pertanian. Padang pasir tumbuh menjadi subur sebagai negara pertanian. Dan yang ketiga, dia adalah negara pelancongan. Di mana banyak sekutu-sekutu Barat yang pergi ke Timur ataupun orang Yahudi yang berada. Orang Yahudi ada 18 juta tuan-tuan. Hanya ada 6 juta yang berada di Israel. Maka orang Yahudi seluruh dunia pulang dan bercuti dan menghasilkan ekonomi pelancongan yang sangat tinggi kepada orang Israel. Jadi pada tahun 1987, Yasir Arafat tidak mempunyai banyak pilihan ketika Presiden Jimmy Carter menawarkan perjanjian Roadmap to Peace ataupun dipanggil peta menuju perdamaian. Di tahun 87, Presiden Jimmy Carter telah menemukan Presiden Shimon Peres daripada Parti Buruh dan juga menemukan Yasir Arafat daripada PLO ataupun Fatah untuk berunding. Dalam rundingan tersebut, kedua-duanya bersetuju untuk melaksanakan apa yang disebutkan dua buah negara mereka yang selama ini Malaysia ada ulang. Tun Mahathir semalam pun sebut tentang dua buah negara merdeka. Dua buah negara merdeka ini telah menerima penentangan daripada kedua-dua belah pihak. Jadi bila sampai saja kabar bahawa persetujuan persetujuan Jimmy Carter ni yang dianjurkan di Jimmy Carter telah ditandatangani oleh kedua-dua ketua negara ni, iaitu Presiden PLO Yasir Arafat dan juga Perdana Menteri Israel pada waktu itu Shimon Peres, maka Hamas maka 3 orang ni iaitu Syekh Ahmad Yassin, Khalid Meshal dengan Abdul Aziz Rantisi, mereka mengamuk. Mereka ni kebetulan orang yang berada di Gaza. Mereka mengamuk dan tak bersetuju, dan mereka kata prinsipnya kalaupun kita tak ada negara, kita tetap akan berjuang hingga titisan negara terakhir, iaitu mempertahankan prinsip asal, iaitu negara Palestin mestilah negara yang seasalnya sebelum diduduki oleh orang Israel. Satu, pecah. Maka tahun 1987 Hamas ditubuhkan. Jadi pecahlah PLO ni. Jadi Hamas dan Fatah. Kemudian di sebelah Israel pula muncul golongan geng Benjamin Netanyahu, iaitu golongan ultra kanan yang tak bersetuju dengan cadangan Shimon Peres untuk membuat dua buah negara mereka. Kerana mereka mahu prinsip asalnya Israel menguasai keseluruhannya wilayah Palestin kekal sebagai wilayah yang diduduki, iaitu orang Palestin diperintah oleh orang Israel. Pecah. Maka Parti Buruh pecah, wujud Parti Likud. Kemudian dalam pilihan raya, Parti Likud ni menang. Dia menjadi lebih popular kerana dasar Israel dia, kerana dasar ultra sekular nasionalisnya menyebabkan Parti Buruh, Parti Labour Party tu, yang berpegang pada prinsip dua negara yang lebih neutral kalah. Shimon Peres kalah dan naik Benjamin Netanyahu. Dan Benjamin Netanyahu memerintah daripada tahun 1999 dan dia menang sekali lagi pilihan raya pada tahun 2011. Jadi dia adalah Perdana Menteri yang terpanjang. Ni dalam sejarah sekarang ni, Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri yang terpanjang. Satu penggal dia pegang pada 1999 dan dua penggal dia menang sejak tahun 2011. Cuma sekarang saja dia dianggap caretaker kerana 3 kali pilihan raya partinya gagal memiliki majoriti dan parti pembangkang juga gagal membentuk majoriti. Habis bab tu. Apabila Hamas ditubuhkan pada 1987, Hamas tak menang banyak kerusi pun. Tetapi pengaruh Fatah makin melemah kerana roadmap to peace tidak menampakkan kejayaan. Walaupun daripada Jimmy Carter kemudian berpindah kepada Presiden George Bush, kemudian berpindah kepada Bill Clinton, berpindah kepada George W. Bush, naik Barack Obama, apa semua benda tak nampak pun akan menjadi kenyataan, selain daripada Israel mengambil tanah demi tanah demi tanah demi tanah dan demi tanah. Maka akhirnya pengaruh parti Fatah merosot. Dan pada tahun 2006, Hamas menang pilihan raya di majoriti kerusi di Gaza, iaitu di kubu kuat, di tempat di mana ketiga orang pengasas dia ni menjadi kubu kuat, iaitu parti Hamas ni. Jadi terpaksa bentuk kerajaan campuran. Pada tahun 2006 hingga 2010 kedua-duanya bermusuh.
iaitu Fatah dan Hamas bermusuh. Tetapi kerajaan antarabangsa masih lagi mengiktiraf Fatah sebagai kerajaan rasmi. Pada masa yang sama, Hamas telah disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Kerana Hamas Hamas tak mau duduk di meja rundingan. Pandangan Hamas yang mau menghalau Israel keluar daripada bumi Palestin dianggap sebagai pandangan teror. Serangan-serangan Hamas yang dilancarkan oleh Brigade Al-Qassam dan juga pasukan penyokongnya jihad Islam itu dianggap sebagai tindakan ganas ke atas Israel. Israel menggunakan lobi kepada sekutu-sekutunya yang berada di Senat Amerika, di Kongres Amerika, untuk gazet Hamas adalah pertubuhan pengganas. Berarti Hamas jatuh pertubuhan pengganas. Tapi pada 2006-2010, banyak pihak memainkan peranan untuk menyatukan kedua-dua pihak. Peranan yang paling besar tentulah dimainkan oleh Hosni Mubarak, dimainkan juga oleh Qatar, sedikit oleh Jordan, dan Tun Mahathir juga pada waktu itu menjadi Perdana Menteri juga memainkan peranan, menasihatkan kedua-dua pihak. Jadi akhirnya pada tahun 2010, kedua-dua pihak bersetuju menamatkan sengketa dan membentuk kerajaan campuran. Sebab itu 2010 bermula di mana Fatah menjadi kerajaan, Hamas mempunyai Perdana Menteri yang memerintah Gaza. Manakala Fatah memiliki Perdana Menteri mereka pula yang memerintah tebing barat. Kerana tebing barat kursinya dimenangi oleh Fatah, manakala di kawasan Gaza dimenangi oleh Hamas. Risiko dia macam ni, tuan-tuan. Apabila Fatah memerintah, semua jawatan rasmi terpaksa diberi kepada orang Fatah kerana Hamas telah disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Ini menjadikan Hamas tidak mendapat banyak kuota. Kedutaan, menteri, semua dia tak boleh dapat. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kalau dapat kerajaan yang diketuai oleh Mahmud Abbas sekarang ni tak akan diiktiraf. Kerana kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan yang memiliki wakil pengganas. Okey? Jadi sebab itulah Fatah satu-satunya yang diiktiraf, walaupun namanya adalah PA, Palestinian Authority, gelaran yang diberikan kepada kerajaan ni. Tetapi yang dibawa berunding dan yang diiktiraf hanyalah orang-orang daripada parti Fatah. Manakala Hamas hanya boleh mentadbir wilayah Gaza. Tapi pada masa yang sama, Hamas tidak boleh mewakili apa-apa pun kepentingan Palestin di luar bumi Palestin kerana dia disenaraikan oleh pengganas. Jadi kalau melantik Hamas untuk menjadi duta, menjadi apa semua pun, mereka tak akan boleh terbang keluar meninggalkan bumi Palestin kerana mereka menjejak saja negara yang ada perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Orang ini akan ditangkap dan akan dihantar ke Amerika sebagai pengganas kerana Amerika yang menyenaraikan Hamas sebagai pengganas. Okey, tuan-tuan dah faham sekarang kedudukan dia. Jadi bila tuan-tuan kata Fatah menyokong Israel, tak betul tu, tuan-tuan. Kerana secara politiknya 163 buah negara yang menyokong kedudukan Palestin yang berada di Pertubuhan Negara Bersatu sebagai negara pemerhati. Okey? 163 negara pemerhati. Mereka mengiktiraf kerajaan yang diiktiraf oleh Amerika, iaitu kerajaan yang dikuasai oleh Fatah. Kerana Hamas masih lagi dianggap pengganas. Sebab tu, tuan-tuan, bagi negara-negara yang menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Palestin, dia tak boleh buat sebarang pertemuan rasmi dengan wakil Hamas. Kerana kalau jumpa saja wakil Hamas, maka negara itu akan disenaraikan sebagai negara yang menyokong pengganas. Termasuk Malaysia, tuan-tuan. Kita tak boleh bertemu dengan wakil Hamas secara rasmi. Kalau wakil Hamas datang tu, dia kena datang sebagai bukan tamu rasmi. Kita tak boleh buat sebarang keputusan apabila berjumpa dengan wakil Hamas di Malaysia sebagai keputusan mewakili rakyat Palestin. Kerana 163 buah negara itu mengiktiraf kerajaan yang dipimpin oleh Fatah. Kerana Hamas telah disenaraikan sebagai pengganas. Berarti macam inilah kalau Malaysia nak hantar bantuan, Malaysia tak boleh menghantar bantuan kepada Hamas. Kerana semua akaun Hamas telah disenaraikan sebagai akaun pengganas. Transaksi apa semua tak boleh dibuat. Kalau saudara transaksi kepada Hamas, saudara boleh ditangkap dan ditahan kerana menyokong pergerakan pengganas. Tidaklah di Malaysia, tapi wang saudara akan disita kerana wang saudara dianggap telah sampai kepada pertubuhan pengganas. Jadi itu cerita dia untuk saudara faham supaya kenapa sekarang ni Fatah tidak menyuarakan apa-apa apabila Hamas berjuang di Gaza. Kerana sekiranya Fatah mengatakan sokongan, berarti Israel dia tunggu battle ni, saudara. Sekarang battle yang Israel tunggu untuk melemahkan keseluruhan kerajaan Palestin sekiranya dia mau adalah menyeret Fatah ke dalam Hamas. Kalau Fatah menyediakan ruang dia terseret dalam Hamas, maka kerajaan Palestin akan mengatakan kerajaan Israel akan mengatakan batalkan seluruh pentakiktirafan pada kerajaan Palestin kerana Fatah telah menjadi penyokong Hamas, iaitu sebuah pertubuhan keganasan. Jadi Fatah kena main hubungan diplomatik untuk mengekalkan dia sebagai kerajaan yang diiktiraf. Tuan-tuan, jangan guna kayu ukur di Malaysia. Kita di Malaysia kan suka bertempik. Hu-ha. Bagi negara yang telah melalui begitu banyak perang, tuan-tuan, dia ada sudut taktikalnya.
bererti Fatah memerlukan Hamas untuk memastikan sekiranya ada remang kemarahan, Hamas yang akan laksanakan. Hamas memerlukan Fatah untuk menjalankan hubungan diplomatik di peringkat antarabangsa kerana mereka telah dianggap kumpulan pengganas. Jadi tuan-tuan dekat sini je yang kelang kabut. Duk hukum orang tu pro-Israel, duk hukum orang ni. Tak ada tuan-tuan. Kedua-duanya telah jelas kerana ini adalah benda yang telah berlaku sejak tahun 1987. Dan mereka telah pun melalui krisis 2006 tetapi memilih untuk bersatu pada 2010. Itu yang saya jelaskan pada saudara untuk saudara faham. Bahawa tak mungkin keluar sebarang perkataan daripada mana-mana pemimpin Fatah untuk mengatakan serangan Al-Qassam, iaitu Brigade Cabang Ketenteraan Fatah, cabang ketenteraan Hamas. Dia tak boleh nyatakan sokongan. Kalau dia nyatakan sokongan, maka orang-orang ini akan dianggap sebagai penyokong penganasan. Berarti kerajaan yang ada itu boleh tidak diiktiraf, atau individu itu kemudiannya dianggap sebagai pengganas kerana telah menyatakan sokongan terbuka kepada Hamas. Saudara faham sebab tu apabila berlaku saja serangan tu pun, Malaysia tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan pro Hamas. Secara rasminya Malaysia hanya mengeluarkan kenyataan mengkritik kerajaan Israel kerana melakukan serangan ke atas orang awam. Tapi Malaysia tak boleh keluarkan kenyataan mengatakan kami menyokong perjuangan Hamas untuk menyerang kawasan Israel. Kerana kenyataan itu dianggap tidak diplomatik. Saya fikir panjang lah kot, saya jelas kot. Ada orang tanya soalan tak? Rasanya faham lah kot. Kecuali kalau lag, saya tak boleh buat apa tuan-tuan. Kalau saudara faham sekarang, janganlah kerana berlaku insiden dalam masjid tu yang video 28 saat. Seorang rakyat Malaysia ni, saya marah betul apa perkataan yang boleh saya guna. Ya Allah Tuhanku. Saya selawat tu, Allah. Tak tahu saya nama. Tongong lah. Berlaku gambar video 28 saat di mana berlaku pertengkaran pada hari Jumaat selepas solat, di mana khatib yang membaca khutbah memberi kredit kejayaan ceasefire adalah kerana usaha kerajaan mereka. Jadi bila dia ni khatib daripada tebing barat, kerajaan mereka berarti dia mengatakan kerajaan Hamas. Maka ahli-ahli yang hadir dalam solat Jumaat yang pro Hamas, orang Hamas ada juga di tebing barat, bangun dan memberontak. Dia selalah khatib tu kerana sepatutnya menyebut Hamas kerana Hamas yang berjuang. Tapi tuan-tuan, saya jelaskan kerana pada ini. Masjidil Aqsa dalam perjanjian apabila tahun 1967 kalah perang, Jordan mengalami ketakutan yang luar biasa kerana dalam perang tersebut Jordan telah kehilangan banyak wilayah dia, termasuk tebing barat. Dan Jordan sedar sekiranya Israel menyerang dia, dah soheh dah, negara-negara Arab tak akan bantu kerana pada perang 67 negara Arab menipu 4 negara yang sedang berperang yang kononnya mereka akan bantu. Jadi pada tahun 1974, Jordan telah menandatangani perjanjian untuk mengiktiraf negara Israel. Jordan negara pertama, dia tanda tangan tahun 74. Mesir negara kedua. Mesir tanda tangan dalam perjanjian Camp David 1978 dan pelaksanaannya pada tahun 79. Jadi dalam rundingan Jordan untuk mengiktiraf kerajaan Israel, Jordan telah meminta kepada Israel bahawa hak untuk mentadbir Masjidil Aqsa adalah hak yayasan Masjidil Aqsa yang ditubuh oleh kerajaan Jordan. Berarti segala wang, segala dana yang disalurkan. Jadi di situlah yang dibina masjid tu. Bila masjid tu rosak, yang dibinanya Dome of the Rock, kubah emas apa semua tu, adalah wang yang disalurkan oleh orang-orang Islam kepada kerajaan Jordan, dan kerajaan Jordan bagi kepada yayasan Masjidil Aqsa, iaitu yayasan yang akan mentadbir Masjidil Aqsa. Begini yayasan inilah yang bayar gaji dan bayar segala macam benda yang bersangkut dengan Masjidil Aqsa. Seorang khatib yang telah dilantik dan mewakili satu tempat yang diplomatik, dia tak bolehlah menyatakan sesuatu yang menyebabkan dia dianggap teror. Kalaulah dalam ucapan khutbahnya tu dia kredit kepada Hamas, bererti akan ada bantahan daripada Israel kepada Jordan dengan mengatakan Jordan telah melantik seorang imam yang pro keganasan. Sebab tu dalam ucapan tu dia tak boleh menyebut kerana ada ikatan diplomatik bagi seorang khatib yang bekerja dengan yayasan yang dikuasai oleh Jordan, dan Jordan pada waktu yang sama terikat dengan perjanjian damai. Kalaulah perjanjian damai itu diputuskan, berarti Al-Aqsa akan kehilangan sumber kewangan. Kerana Al-Aqsa menerima sumber kewangan rasmi daripada Jordan melalui perjanjian yang telah dipersetujui oleh Israel. Jadi tuan-tuan kena faham. Jadi oleh kerana video tu sikit saja, seorang kawan hamba Allah ni hantar WhatsApp, saya malas nak share lah, tapi saya marah betul lah. Dia pula mengatakan seolah-olah mencela lah rakyat Palestin, seolah-olah bala yang turun pada rakyat Palestin ni, segala benda lah, jangan dengar lah orang Palestin, seolah biarlah orang Palestin. Saya anggap itulah Yahudi Melayu. Bukan lagi Yahudi Melayu yang jual jin kat saudara 8,000, 10,000 tu.
Inilah dia menyebarkan fitnah dengan mengatakan bahawa bangsa Palestin ni begini. Seolah-olah karma dan juga bala malapetaka yang jatuh ke atas bangsa Palestin ni kerana beginilah, kerana mereka berkelahi sama mereka. Tuan-tuan rakamlah kelahi dekat satu masjid, mesyuarat JKK. Mesyuarat JKK kan masjid ni kita akan ada pilih pengurusi masjid. Orang tebarkan video dengan mengatakan, inilah orang Islam di Malaysia. Dengan menggunakan satu video tentang mesyuarat masjid, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan nak menggambarkan orang Malaysia ni patut menerima karma dan dijatuhkan bala kerana orang Islam dia tu sangat berbalah. Tentulah tak adil nak buat justifikasi tu. Video 28 saat tu sangat kecil. Dia hanya insiden sekumpulan orang yang bangun dan tak gembira. Dan orang ni pun mungkin tak tahu kedudukan khatib tu. Khatib adalah seorang yang dah tahu apa yang do and don't ketika dia berada dalam Masjid Al-Aqsa, yang dananya diterima, gajinya dibayar oleh Jordan, yang Jordan pula terikat perjanjian damai dengan Israel. Itu saya jelaskanlah. Kalau ada soalan. Okey. Dia tanya dekat saya kan, boleh dikongsikan bagaimana sumber ekonomi kerajaan Palestin, Fatah, Hamas untuk bayar kos ketenteraan? Tak ada tentera. Berarti Hamas, Brigade Al-Qassam tak ditaja oleh siapa. Itu bukan tentera pun. Dia dipanggil sebagai gerakan pejuang Islam, fi sabilillah. Tak terima bantuan, tak ada apa. Palestin tidak memiliki apa-apa kecuali Palestine Authority, iaitu pasukan, dia panggil macam polis Palestin. Itu pun senjata tak ada. Dia hanya kuat kuasa. Palestin mendapat mengutip cukai dalam beberapa bahagian. Patutnya di Ramallah ni kerajaan Palestine Authority memerintah ni, dia boleh mengutiplah beberapa cukai, tapi tak pernah cukup. Bantuan biasanya diperolehi oleh negara-negara Islam. Itu pun diselia dan dipantau oleh Israel. Palestin sentiasa hidup dalam kemiskinan. Ekonominya tak cukup, tiada dana untuk pembangunan kerana dia dijajah oleh Israel. Begini tuan-tuan, di mata Israel tak wujud perkataan negara Palestin. Ni faham, tuan-tuan kena faham. Dia tak ada negara Palestin kerana seluruh bumi itu dikepung oleh immigration. Saudara nak pergi ke Palestin, saudara kena minta visa daripada Israel, bukan visa daripada Palestine Authority. Saudara nak masuk mana-mana sempadan pun, sempadan itu dikawal oleh Israel. There are no such thing called Palestine. Saya kena jekah dekat situ. Masa saya sampai nak masuk kali pertama tu, tuan-tuan. Jadi dia beritahu lah, I want to enter visit Israel. Dijeritnya oleh immigration, perempuan tu dah lah muda, kecil. Dia pangkingnya sanya, dia kata dia no such thing called Palestinian, you are entered Israel. Jadi saya kena betulkan form tu. Memang form tu dah tulis Israel, tapi saya terlupa baca. Dia tanya kenapa datang. Saya kata I want to visit Palestine, apa semua gini-gini, saya kena maki. Berarti secara prinsipnya, bagi Israel tak ada sebuah negara Palestin. Sebab tu dalam prinsip dunia, negara Palestin disebut sebagai wilayah yang diduduki. Yang negara Israel yang hijau tu, kalau dalam map yang hijau saudara tengok dalam Google, saudara Google sekarang tu, yang mana bertanda putih itu adalah wilayah Israel. Yang mana bertanda hijau itu dianggap sebagai wilayah yang diduduki. There are no such thing called Palestinian. Palestin tak ada. Cuma kita saja menyebutnya. Jadi masalah Palestin itu seolah-olah wujud secara ritual dan retorik. Secara faktanya tak ada. Saudara nak masuk Masjid Al-Aqsa, bumi suci ni pun, daripada visa saudara kena minta kebenaran Israel. Israel benarkan. Saya masuk melalui sempadan. Nyok-nyek daripada sempadan, lalu Hebron, lalu Jericho, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Saya nak masuk sembayang dalam Masjid Al-Aqsa pun saya kena menghadapi polis Israel. Itu gambar kalau ada Mahfuz tunjuk. Saya terpaksa bercakap pula dengan polis Israel. Isi, bagi keterangan dalam interview 5 minit. Kemudian polis Israel itu akan panggil imam yang ada dalam masjid. Imam tu keluar. Saya kena pula membaca syahadah dan kemudian membaca surah-surah mudah. Hinggalah polis Israel, imam Masjid Al-Aqsa tu bagi tahu kepada polis Israel, ya, dia ni adalah orang Muslim, maka baru saya dibenarkan masuk. Maksudnya nak masuk ke Masjid Al-Aqsa tu pun yang menjaga kelilingnya adalah orang Israel. Dan saya bagi tahu pada saudara, Israel juga mengawal seluruh kawasan tersebut untuk menghalang mana-mana rakyat Palestin yang berada di luar Baitul Maqdis daripada masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tak boleh. Kalau orang Islam datang daripada Baitul Laham, dia tak boleh masuk sebab ada tembok tinggi. Nak lepas tembok tu dikawal oleh tentera. Kalau dia kata nak pergi sembahyang Masjid Al-Aqsa, dia tak akan dibenarkan. Orang Islam dari Hebron, orang Islam dari Ramallah, orang Islam dari Nazareth tak boleh masuk ke Baitul Maqdis. Malah orang Islam yang berada di Baitul Maqdis pun kalau berusia 40 tahun ke bawah tidak dibenarkan menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa. Tak dibenarkan. Orang Islam walaupun 40 tahun ke bawah. Sebab tu pada 25 dan 26 Ramadan apabila berlaku kejadian di Sheikh Jarrah, mereka berarak. Berarak maksudnya dia rempuh kawalan. Sebab tu kita nampak orang muda ramai masa pertempuran pada malam 25 Ramadan. Kerana orang muda ni sejak tahun 2005 tak dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa kecuali 40 tahun ke atas.
Itu berlaku perarakan pada malam 25 dan 26 Ramadan. Itu saja yang saya nak share dengan saudara. Saya rasa saya dah jawab dah. Palestin tak ada tentera. Palestin Authority tu, saya boleh bagi tahu dekat saudara dengan rasa rendah diri dan tidak berniat menghina. Dia punya kelengkapan seperti security guard je. Security guard jaga stesen minyak. Dia tak ada pistol, tak ada senjata. Okey, Palestin hanya mengutip cukai-cukai tertentu. Tetapi cukai-cukai besar, cukai pertanian, cukai apa semua dikutip oleh Israel. Kemudian Israel pulangkan sedikit kepada Palestin untuk digunakan bagi tujuan pentadbiran. Dia sebuah negara miskin dengan mempunyai kadar pengangguran hampir 40%. Saya ingat dengan gawat, dengan keadaan sekarang mungkin capai 50%. Pengangguran sangat tinggi. Saya dah cerita siang tadi bahawa kalau anda merentas Baitul Maqdis tu okey lagi lah, sebab Baitul Maqdis adalah kota pelancongan. Jadi ramai orang datang ke Baitul Maqdis. Orang Islam, orang Kristian juga datang kerana itu dianggap Kristian Ortodok yang daripada negara Ortodok terutama Greece. Mereka tak berpaksikan kepada apa yang di Rom tu, Vatikan. Mereka tak berpaksi di Vatikan. Kristian Ortodok dan Kristian Kopta, orang sebut Kop lah saya sebut, Kristian Kop. Kesemuanya berpaksikan kepada Baitul Maqdis sebagai bandar suci asal agama Kristian. Katolik saja berpaksikan kepada Vatikan di Rom. Okey? Jadi oleh kerana pelancongan ada, orang Islam ni dapatlah jual buah anggur, dapatlah jual buah zaitun, dapatlah jual merchandise, tuan-tuan pergi dia minta dia jual tu, dapat jadi penunjuk jalan. Tapi apabila sampai di Baitul Laham, orang Islam tak ada kerja kerana Bethlehem ni, yang melawat Bethlehem ni ataupun Baitul Laham ni adalah orang Kristian, kerana di Bethlehem ni hanya ada satu saja simbol orang Islam, iaitu Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Bila Umar masuk saja menjajah Baitul Maqdis, dia selepas dia tengok Al-Aqsa, maka dia bergerak. Sebab Al-Aqsa, daripada Al-Aqsa nak pergi ke gereja tempat lahirnya Nabi Isa, jaraknya hanya 8 km. Jadi Saidina Abu Bakar sampai di depan tu, dia berdiri di atas satu menara menghadap gereja purba tempat Maryam melahirkan Isa. Maka dia menyampaikan khutbah adalah haram bagi mana-mana tentera Islam memasuki kawasan gereja dengan menaiki kuda. Tak boleh naik kuda. Dia menyampaikan khutbah adalah haram bagi mana kita untuk menukar segala bentuk sinok ataupun segala bentuk gereja menjadi masjid. Kalau nak kita bina masjid baru. Itu yang timbul masjid yang dibangunkan tu, Masjid Kubah Biru, Masjid Dome of the Rock yang dibangunkan oleh Saidina Abu Bakar. Kemudian datang khalifah-khalifah yang lain, dia bina lagi masjid yang lain hingga ada 6 masjid dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi satu-satu tempat yang dijajah oleh Islam, yang bangunan Kristian gereja utama tidak ditukar jadi masjid, hanyalah di Masjid Al-Aqsa. Waktu tentera Khalid bin Walid tawan Damsyik, Masjid Umayyad itu asalnya adalah gereja yang besar, ditukar, dijadikan masjid. Waktu Islam sampai di Konstantinopel, semua gereja-gereja utama termasuk Hagia Sophia apa semua itu ditukar dan dijadikan masjid. Tetapi tidak berlaku di Palestin. Kerana apa? Kerana waktu masuk ke Palestin, Saidina Abu Bakar masuk ke Palestin pada tahun 634 Masihi. Dia masuk saja 634 Masihi, dia masuk 2 tahun selepas Nabi wafat. Nabi wafat 634 Masihi. Dan Nabi Isra' Mi'raj 622. Berarti 2 tahun selepas Nabi wafat dan 12 tahun selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka dia masuk, dia pergi ke kawasan Masjid Al-Aqsa kerana dia sahabat Nabi, disebut sebagai ahli syurga, dan Nabi cerita dengan dia peristiwa Isra' Mi'raj, maka dia diberi aladuni, kasyaf. Maka dia tanda Masjid Kubah Biru tu yang disebut sebagai Masjid Saidina Umar tu, yang anda sebut Masjid Al-Aqsa, sebenarnya masjid yang berada dalam kawasan Al-Aqsa tu. Dia tanda, dia kata di sinilah Nabi sampai ketika Nabi berisra' daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dia tanda. Kemudian dia jalan 7 nafas, kerana dia kata Nabi berjalan 7 nafas. Dia jalan-jalan, dia kata dia tanda pula puncak inilah Nabi bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka itu ada 2 masjid besar yang suci, iaitu Masjid Kubah Biru yang dipanggil juga sebagai Masjid Saidina Umar, dan kemudian Masjid As-Sakrah, Dome of the Rock, Masjid Kubah Kuning tu. Itu sejarah dia. Saya rasa dah habis aku saya cerita. Saya kalau suruh cakap ni tak habis ni tuan-tuan, tak jual jin nanti. Ada soalan tak? Sekarang jelas tak? Saya tanya saudara, faham tak kedudukan sekarang? Tolong reply faham. Kalau tak faham, saya explain dekat mana tak faham. Sebab saya tak mahu fitnah berlegar-legar. Saya kadang-kadang tuan-tuan kan, saya nak menangis rasa tengok cara orang Melayu kita yang tak reti apa ni tuan-tuan. Dia fitnah orang Palestin ni sama dahsyat macam mana Yahudi fitnah Palestin. Sama ada dia fitnah Hamas, dia fitnah Fatah tuan-tuan. Dia duk ingat politik macam Malaysia ni. Hari-hari dia menjadi tentera cyber bantai bersatu, dia jadi tentera cyber bantai parti tu, dia jadi tentera cyber bantai parti ni.
Dia ingat semudah itulah dia nak bantai orang-orang Palestin yang berada dalam keadaan fi sabilillah, jihad ke jalan Allah. Dia tak faham, tuan-tuan. Kita ni jihad kuasa, jihad projek, jihad undi, jihad parti. Lain, tuan-tuan. Tak sampai tahap jihad tu kalau kau jadi cyber trooper dekat Malaysia. Tapi kalau kau nak gunakan pandangan politik kau, lepas tu kau nak samakan cara kau melihat perbalahan parti politik di Malaysia dengan kau nak berbalah, kau nak menilai perbalahan di antara Hamas dengan Fatah. Tak betul. Hamas dan Fatah berada dalam keadaan itihad. Berarti siapa betul dapat 2 pahala. Siapa salah dapat 1 pahala. Kerana kedua-duanya beritihad. Kerana pada tahun 87, Yasir Arafat ada pandangan. Kalau diteruskan perjuangan tu, dia kata, rakyat aku makin mati dan makin mati. Negeri aku makin dirampas. Dia nampak kenyataan tu, maka dia terima perjanjian untuk mendirikan 2 buah negara merdeka. Betul pandangan dia dari segi maslahat rakyat dia. Khalid Meshal dengan arwah Syekh Ahmad, dengan Allahyarham Syekh Ahmad Yassin, dengan Allahyarham Abdul Aziz Ar-Rantisi, muda. Dia muda waktu tu. Mana boleh? Apa jadi pun kita bagi nyawa kita, tapi tidak seinci pun bumi kita kepada orang kafir, kepada orang Yahudi. Mana mungkin orang Yahudi membina negara Islam di atas tanah air kita? Kita perang, mati-mati, tak bernegeri, tak bernegara pun tak apa. Itu perjuangan dia pada waktu tu. Jadi kedua-duanya mempunyai itihad yang betul. Jadi yang saudara nak pergi masuk campur, nak fitnah pula satu sama lain dengan saudara poyo apa jasa pun tak ada ke atas bumi Palestin. Saudara nak pergi cakap pandai, saudara tanyalah orang yang pernah bijak bumi Palestin. Saudara tanya orang Muslim ke, orang apa semua yang pernah pergi dan pernah berada di Palestin. Dia tak pernah hati dia berada antara Hamas ataupun antara Fatah. Hati dia berada pada Palestin. Hati dia berada kepada orang Islam di Palestin. Yang duduk Malaysia ni, tuan-tuan, duk sibuk main parti politik pecah 8 ni, Melayu ni pecah 8. Dia duk ingat, aku pecah 8, Arab pun kena pecah 12. Ni, tuan-tuan, perpecahan Melayu ni soal lain. Tak ada itihad. Ini semua kuasa punya hal. Perpecahan yang berlaku di kalangan Fatah dan di kalangan Hamas, kita kena terima itihad. Kerana Syekh Ahmad Yassin ni orang warak. Ulama lah. Sebab tu dalam ucapan-ucapan Syekh Ahmad Yassin, saya katakan, kalau tengok ada orang kata 5 pesanan, ada orang kata 6 pesanan, ada orang kata 10 pesanan. Bacalah pesan-pesan Syekh Ahmad Yassin. Semua pesan-pesan tentang akhlak. Jarang, tuan-tuan, dia ulama. Syekh Ahmad Yassin ni pesan dia solat, pesan dia kasih sayang, pesan dia memperbanyakkan doa, pesan dia sembahyang jemaah, pesan dia tentang solat subuh, jangan tinggal, jangan lewatkan. Ulama orang hebat. Berarti ketika dia keluar meninggalkan Yasir Arafat, bukan perbalahan kafir mengkafir. Kerana itihad dia tak mahu seinci pun tanah air Palestin diberikan kepada orang Yahudi, kerana pada dia itu adalah bumi milik orang Islam. Bagi Yasir Arafat yang telah pun menjadi pemerintah, dia jadi presiden. Iaitu dia jadi presiden sejak tahun 65 bila Fatah menang, dan Fatah diiktiraf sebagai parti yang mewakili rakyat Palestin, bergabung bentuk PLO. Dia adalah presiden Palestine Liberation Organization. Dia dah lalu banyak dia dah lihat banyak benda. Dia lihat negara dia, negeri dia hilang. Kalau saudara Google peta Palestin tu yang 1948, kemudian saudara lihat balik peta 1967, saudara balik lihat peta tahun 1990 lebih sampailah peta 2017. Yang tinggal hijau itu adalah Palestin. Jadi pada tahun 87, Yasir Arafat dah nampak tak jalan ni. Nak minta Arab cakap je. Nak minta tolong Malaysia bercakap je. Kita ni bercakap je. Aku pun masuk itu boleh bercakap. Tak boleh nak buat apa. Jadi dia kata Jimmy Carter ada pengaruh untuk memberikan negara. At least dia boleh membina negara dia yang lebih selamat dan rakyat dia ada, dan membina negara dan ada negara Palestin merdeka. Jadi kedua-duanya itihad. Siapa betul dapat 2 pahala, siapa salah dapat 1 pahala. Yang tuan duk bantai, tuan dapat apa? Okey, saya harap saya dah jawab. Ada soalan tak? Sistem pendidikan di Palestin macam mana? Tak ada sistem. Negara tu negara apa? Mana nak ada sistem pendidikan? Saya beritahu kata tak ada sistem pendidikan. Kebanyakan NGO kita tolong je. Kadar buta huruf dan literasi sangat tinggi. Ramai anak-anak Palestin tidak ke sekolah kerana miskin. Di sebelah Gaza tu walaupun terhimpit, tetapi bantuannya banyak. Tapi saya dah masuk ke Bethlehem. Saya dah pergi ke perkampungan Abu Daud. Abu Daud ni perkampungan yang besar, tuan-tuan. Saya dah cerita dah. Saya jumpa seorang ulama hebat. Yusuf juga nama dia. Bila saya sampai saja ke Baitul Maqdis, saya dengan sembunyi-sembunyi, saya tak boleh keluar pergi Bethlehem, tapi saya usaha je saya sampai di Bethlehem. Saya tanya kepada Bethlehem, saya sebut Baitul Laham lah, tempat lahir Nabi Isa. Saya melawat
Selepas habis saja saya melawat semua tempat-tempat suci orang Islam yang berada di Masjid Aqsa. Saya habis lawat 6 masjid tu, saya melawat makam Nabi Daud. Saya masuk ke dalam sinok Yahudi sampai ke dalam, ke tempat api pertama yang dinyalakan tu. Saya duduk dan berjumpa dengan lebih 40 rabai, termasuk ketua rabai, berdoa bersama. Kerana saya percaya dia Ahlul Kitab, saya Ahlul Kitab. Kawan-kawan saya lari, tak berani. Tapi saya menganggap mereka ada Ahlul Kitab, Yahudi-Yahudi yang sinok ni. Mendoakan kesejahteraan saya. Pada waktu tu anak saya sakit, dan pada waktu tu saya doakan. Dia orang tanya saya dalam bahasa Muslim lah. Dia tahu saya Muslim, apa yang patut kami doakan. Saya katakan doalah untuk kesihatan anak saya. Kami berdoa. Lepas tu dia kata dekat saya bahawa dalam apa jua keadaan kita adalah bersaudara. Kita adalah Ahlul Kitab. Saya keluar dan meninggalkan tempat tu. Kemudian saya pergi lawat di Bethlehem. Saya masuk betul-betul ke tempat gua, tempat Maryam bersembunyi sebelum melahirkan Nabi Isa AS. Duduk tempat dia bersembunyi kerana telah keluar perintah oleh Raja Herod. Raja Herod dah keluarkan perintah dengan mengatakan akan lahir seorang bayi di Baitul Maqdis. Maka bunuhlah bayi itu kerana dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Jadi maka Maryam lari sembunyi dalam tu. Pada waktu tu datanglah wakil King Herod, semua bayi yang baru lahir dia bunuh. Jadi bayi itu dibuang merata-rata, tapi kemudiannya mayatnya dikumpul dan diletakkan di situ kerana dihormati oleh orang-orang Kristian dulu sebelum datang Islam. Orang Kristian menganggap bayi-bayi ini syahid kerana mereka mati di atas arahan untuk membunuh Nabi Isa. Jadi saya pergi pula ke tapak Nabi Isa, betul-betul Maryam duduk dan Isa lahir. Tapak tu ditanda dengan bulat, dan orang Kristian kalau datang dia akan berbaring menerak, dia akan cium. Saya tak buat apa, saya tengok ajalah. Tempat Maryam duduk di dalam gua bersembunyi selama dia hamil tu, kerana datang perintah kepada dia. Satu adalah perintah bunuh kerana dia dianggap hamil anak luar nikah, dan yang kedua adalah menyelamatkan bayinya apabila ahli nujum mengatakan bahawa itulah anak yang akan menjadi ancaman kepada King Herod. Saya duduk, tempat tu digunakan oleh wanita-wanita Kristian yang mandul. Mereka datang, mereka tukar baju putih, pakai macam jubah tu, macam nuns tu, macam padri perempuan tu. Mereka akan duduk dan wirid berbulan-bulan untuk mendapat berkat supaya mereka hamil. Jalan semua dalam tu, tuan-tuan. Dan akhirnya saya kata saya ingin berjumpa orang alim dekat dia. Dia kata ada seorang syekh yang sangat hebat, nama dia Syekh Yusof. Saya pun pergilah rumah Syekh Yusof yang telah pun lumpuh. Dia berusia dalam 70 tahun. Kejadian ini dah tahun 2005. Saya masuk terpaksa selinap kerana saya tak boleh jumpa orang Palestin. Kerana saya masuk, kerana saya gezet diri saya sebagai seorang sebagai seorang arkitek yang mengumpulkan foto untuk mengadakan exhibition. Itu Yahudi benarkan saya masuk. Kalau Yahudi tahu saya masuk dalam tu buat kerja kewartawanan, mampus. Jadi saya terpaksa selinap sampailah ke rumah Syekh Yusof. Rumah tak ada apa, seorang lelaki tua dan isterinya yang juga tua. Kemudian saya tengok, bila saya sampai, Syekh Yusof ni terbaring di atas katil lah. Dia dah lumpuh. Tujuan saya tu, saya ingat Syekh Yusof ni sihat. Saya nak minta dia letak tangan atas kepala dan mendoakan saya. Sebab saya tahu doa orang-orang yang berada di jalan Allah, apatah lagi doa orang alim makbul. Jadi saya nak harap tu lah. Sebab masa tu saya rasa hidup saya sangat payah untuk bergerak. Kerana saya banyak waktu tu nak bergerak di negara-negara perang. Saya kata, sebenarnya setiap tempat saya pergi pun, saya akan minta orang alim yang saya jumpa dalam tempat tu doakan saya dengan meletakkan tangan di atas kepala. Jadi saya nak jumpa seorang orang alim yang hebat ni, yang pernah berjuang apa semua. Saya pergi rumah dia. Bila saya masuk, isteri dia nampak serba salah. Jadi isteri dia sedang cincang daun. Daun apa saya pun tak tahu lah, hijau, cincang daun. Kemudian daun tu dimasukkan dengan air, maka disuap Syekh tu makan. Saya tanya dengan Nasir, saya punya pemandu pelancong ni, saya kata, Nasir, Syekh bukan, sebenarnya tiada beras dan tiada tepung untuk dimakan. Jadi Syekh ni dah kurus kering atas katil, tuan-tuan, dan hidup hanya dengan makan daun yang dicincang oleh isteri dia dan disuap dengan air. Masa tu saya rasa sangat sedih. Itulah gambaran Palestin. Yang saudara nak ambil mudah hina, saudara nak ambil mudah cela. Kita simpati pun belum bagi, kenapa nak bagi maki? Kita ihsan pun belum bagi, kenapa nak bagi maki? Kita kasih sayang pun belum bagi pada orang Palestin, tuan-tuan, kenapa nak bagi dia celaan dan hinaan? Itu yang saya tak faham tu. Itu je saya share dengan saudara. Saya rasa saya dah jawab ke soalan. Kadang-kadang tuan-tuan tanya soalan, tuan-tuan nak tahu, tapi saya akan jawab apa yang saya nak cerita. Jadi terima ajalah. Buat macam mana kan? Dia tanya aku macam jawatan aku Antonio Guterres, Presiden Pertubuhan Bangsa Bersatu. Soalan tu bukan Zainal Rashid boleh jawab tu. Dia kata kalau Hamas bertanding dan menang 2/3 majoriti atau simple majoriti lah, Hamas jadi kerajaan, apakah dunia nak iktiraf? Tak nak jawab saya, tuan, di luar bidang saya tu. Akan lalu kempen politik yang panjang lah pula. Kecuali saya menjadi Presiden Pertubuhan Bangsa Bersatu, Antonio Guterres tu tempat saya, bolehlah saya kata. Kan? Apa kalau saya kata dalam bahasa Fadha, silakan. Tapi saya duduk kat sini, saya dah jawab.
Saya tak jawab, dah tentulah tak diiktiraf. Kerana Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Dah tentu tak diiktiraf. Dan itu yang mereka nantikan. Kalau mereka nak memusnahkan seluruh kekuatan Palestin, adalah dengan mencari Hamas menjadi pemimpin, supaya negara itu boleh diboikot sepenuhnya. Dan sekarang pun mereka cari itu. Kalau anda menyuruh Mahmud Abbas bercakap tentang dia menyokong serangan Al-Qassam terhadap Israel, matilah dengan itu, maka itu Fatah akan dianggap sebuah kerajaan pro pengganas. Habislah Fatah. Dia akan terbatas dengan sendirinya. Amerika akan senaraikan pula Fatah sebagai pertubuhan pengganas. So siapa yang akan buat kerja-kerja mentadbir dan menjalankan hubungan diplomatik antarabangsa oleh Palestin? Okey? Tu di luar saya boleh jawab tu nanti ya, kita stream dengan Antonio Guterres. Tanya Antonio Guterres. Okey tuan-tuan, saya rasa itu je saya dah jelaskan untuk saudara faham, untuk tidak saudara panjang-panjangkan fitnah. Ramai yang up kata faham cerah dah pencerahan dia, saudara faham. Dia ada yang bertanya ni kebanyakan ni yang tak pernah dengar daripada benda. Okey. Dia masuk terus tanya. Sebab garasi ni stream Palestin ni tuan-tuan, daripada dulu ni masuk setahun dah kita stream di Palestin. Kerana tema penubuhan garasi ni pun tahun ni 2021 pun, sebelum berlaku semua peristiwa ni kan, tema garasi adalah Masjid Al-Aqsa, iaitu berkempen mengingatkan kepada tanggungjawab kita semua bahawa Al-Aqsa adalah tempat suci yang ketiga orang Islam. Untuk mengingatkan semua orang Islam di Malaysia apa yang telah anda lakukan. Tuan-tuan, orang marah bila kami jual t-shirt, jual apa tuan-tuan. Dia tak ada tuan-tuan. Kita berniaga adalah untuk menghidupkan stream ni. Siapa yang follow stream ni, panjang-panjang konten stream ni adalah konten amal makruf nahi mungkar. Memang konten ni sentiasa bergerak ke depan untuk bawa ambil tahu tentang hal agama dan tentang orang Islam. Jadi kalau kami jual Al-Aqsa apa semua tuan-tuan, kami boleh tukar saja nama jeans tu, jual di bawah jenama hantuah pun orang beli. Kan, dengan auta saya ni, dengan cerita saya ni, aku bawa pula John Bear mai. Aku jual cap kura-kura pun orang beli. Aku letak kera seko pun insya-Allah orang beli. Pasal orang Malaysia memang pakai jeans, tapi nak memberi nilai lebih supaya saudara ada jiwa. Satu kami letak, tak buat. Bukan tak bererti buat, tak buat langsung. Berbuat bukan bererti menonggang agama. Jadi Adam ni dia tak faham. Dia banyak sangat main kuda, mesin kuda tu. Apa benda pun dia nampak kuda. Itu masalah dia. Okey, tak ada soalan lagi, saya akan jawablah rasional ni. Saya lepas tu saya akan up barang. Kami sebenarnya alhamdulillah tuan-tuan, kami baru balik ujian swab. Saya pun dah di swab, insya-Allah kami semua yang swab tadi 21 orang adalah negatif kerana seorang kontak rapat kami telah positif. Jadi kelang kabut tadi semua pergi swab. Call nasib baiklah doktor yang ada dekat sini pun baik, dia buka tu klinik dia untuk swab semua garasi ni. Alhamdulillah semua negatif semua negatif. Walaupun seorang kontak rapat adalah positif. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Kerana saya orang yang pertama swab, saya balik swab je, saya sampai 8.55, pukul 9 saya dah stream. Tapi sayangnya line tak okey, saya kena repeat balik pukul 9.30 stream. Kalau saudara tak ada apa-apa soalan, ada lagi ya? Dia orang nak minta tanya tentang Sulaiman Haikal. Okey. Saya kena ada, lepas ni kena ada papan dekat sini. Aku kena jadi lepak juga tuan-tuan. Cerita kena pakai whiteboard. Gini saya cerita ini saya cerita ni macam ni. Okey. Ini Masjid Al-Aqsa ini saudara tengok ni, kata saya tunjuk ni petak ni Masjid Al-Aqsa. Okey. Bahagian petak ni adalah yang saudara tengok bahagian Yahudi Wailing Wall tu. Dia duduk dekat sini. Ini bahagian petak ni. Okey, Wailing Wall. Kubah kuning yang saudara lihat tu, As-Sakrah Dome of the Rock, ada dekat sini. Okey. Kubah yang saudara lihat, kubah biru ataupun Masjid Umar Al-Khattab tu ada dekat sini. Hujung Masjid Umar Al-Khattab tu jurang, dia kan kawasan perbukitan, dia tinggi macam tu. Ini bumbung Umar Al-Khattab kan nampak tu kosong kan. Ini dinding. Dinding ni lah Yahudi duk pergi hangguk tu, duk selit kertas tu. Dia tulis surat dekat Tuhan, dia selit kertas celah batu tu. Nota kepada Tuhan. Kenapa dia sembah tembok ni? Dia kata hanya satu lagi Tuhan yang kami tak dapat lakukan, iaitu melihat wajahmu. Dia tak boleh lihat wajah Tuhan kerana ini adalah kubah yang biru saudara lihat tu. Bawah tanah dia tu lantai atas yang orang sembahyang, yang tentera Israel masuk tembak apa semua tu, orang Islam berlari tu. Belah tu ada wall bulat tu yang kecil-kecil macam kios tu. Di bahagian bawah itulah tapak Haikal Sulaiman. Jadi Yahudi nak Masjid Al-Aqsa kerana di bahagian bawah itulah masjid jin, masjid yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang diperintahkan ke atas jin. Yang bila masjid, kan Nabi Sulaiman meninggal, kemudian hingga tongkatnya reput, barulah tahu jin tahu kata Nabi Sulaiman telah wafat. Maka masjid itu tak siap. Maka itulah tapak yang diklaim sebagai Haikal Sulaiman, rumah suci yang pertama yang dibangunkan oleh King Solomon. Kerana pada orang Yahudi, Nabi Daud dan juga Sulaiman bukan Nabi.
Daud dan Sulaiman disebut sebagai king, King David. Solomon disebut sebagai King Solomon. Jadi dia nak, berarti yang sekarang dia nak ni adalah bahagian bawah ni. Dia tak puas hati dapat yang ni. Yang sekarang ni dia buka Wailing Wall tu, dia duk sembah hantuk-hantuk tu sebagai tanda hari-hari dia beribadat untuk melihat wajah Tuhan yang tersembunyi di bahagian tembok ni. Kerana dia dapat tembok ni bahagian bawah ni lah adalah masjid tapak yang sekarang kita panggil Masjid Malik bin Marwan, berada di bawah lantai Masjid Saidina Umar Khattab atau Masjid Kubah Biru tu, di bawah tu. Ni lapang, lagi besar. Kubah Biru tu macam tu je binaan dia. Sepanjang lantai tu saya kena lihat, di bawahnya ada lagi masjid. Yang dulunya adalah dibina sebagai tapak Masjid Jin. Kemudian dibangunkan semula oleh Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar bila sampai, dia tak peduli sejarah Nabi Sulaiman. Dia hanya ambil peduli kepada cerita Nabi Muhammad tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi dia tandakan, kebetulan yang dia tanda tu ada di bahagian puncak tu, di bawahnya tu adalah Masjid Jin. Dia kata di sinilah Nabi Isra'. Naik, dia tanda pula kubah kuning, di sinilah Nabi bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Faham itu yang dia kata Haikal Sulaiman yang dia nak. Berarti dalam apa jua keadaan, memang dia nak Masjid Al-Aqsa. Masalah sekarang ni, yang tapak dia nak itulah tapak Masjid Al-Aqsa, Haram Asy-Syarif. Yang telah pun Saidina Umar tandakan sebagai Haram Asy-Syarif. Ini adalah tanah suci bagi orang Islam. Okey? Saya kadang-kadang cerita excited tuan-tuan, tapi aku bukan marah. Macam sembang ada jombek, ada bunyi tinggi, tapi tak marah. Okey, selesai aku. Kalau selagi tak kiamat, kita akan stream lagi tuan-tuan. Kalau satu hari sampai 4-5 jam cakap hal Palestin tuan-tuan. Cuma itulah saya bagi tahu dekat tuan-tuan satu nasihat saya secara dengan baik. Saya bagi tahu kat tuan-tuan. Dalam ilmu, benda yang kita tak tahu, bodoh, tak apa. Tak apa kita bodoh. Tapi dalam tak tahu, jangan jadi kita pemfitnah. Menjadi bodoh ni tuan-tuan, kita boleh pergi kepada Allah minta maaf, kita bodoh. Tapi kalau kita fitnah tuan-tuan, tak boleh pergi jumpa dengan Allah, kita kena jumpa dengan seluruh bangsa Palestin yang kita fitnah. Di padang mahsyar ni kau kena jumpa satu demi satu untuk minta. Kalau kita bodoh tuan-tuan, tak bercakap apa, ya Allah aku tak boleh buat apa, macam mana aku bodoh. Kita bodoh. Tapi kalaulah kita bodoh tak tahu ilmu, kita pergi sebarkan fitnah. Tuan-tuan kena ingatlah tu. Sebab tu saya kata hal-hal bersangkut dengan Palestin, dengan apa tuan-tuan, jangan keluar perkataan kalau kita tak tahu. Tapi sebaiknya pun tuan-tuan, dia kan orang Islam, saudara kita, doa untuk dia. Sebab tu saya kata, tuan-tuan dah buat orang, bukan tuan-tuan lah, orang yang duk sebar-sebar berita, duk sebar video ni, saya pun tak tahu apa jasa dia pada Palestin. Serupa tak mengaji agama. Sebab tu saya kata, dalam kes Hamas dengan kes Fatah, ambil saja Ittihad. Jadi kita husnuzan, bersangka baik. Saudara kita ni kan berjuang. Cuma dia berjuang, jalan dia berbeza kerana Ittihad. Saya pegang, sebab tu saya sokong Hamas, saya sokong Fatah. Kerana kedua-dua saya anggap Ittihad. Kedua-duanya betul dalam pendirian mereka. Kalau betul di mata Allah dapat 2 pahala, kalau tak betul kalau tak betul di mata Allah dapat 1 pahala. Kerana niatnya itu adalah kerana Allah Ta'ala. Okey? Settle.